Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal 'intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Innal hamdalillahi thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita ni dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama duduk di dalam majlis yang penuh barakah, majlis ilmu, majlis yang penuh rahmah, dan mudah-mudahan barakah di dalam bulan ini kita ni pun akan ampit juga para tamu Allah Azza wa Jalla, dan kita ni pun akan terpalit akan rahmat Allah Azza wa Jalla, khususan di dalam suasana haji ini. Amin Allahumma amin. Dan yang sebelum kami mulakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila akhana min Mali صح؟ أين هما؟ أخوكم من ماليزي صح؟ وتدرسوا في التريم مع شيخ نوفل. اسمك الكريم؟ محمد خزيف، ما شاء الله. وأنتم شيخ؟ أزمين. نتشرف بحضوركم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ni merasa beruntung malam ini didatangi oleh musafir daripada Malaysia, dan juga mereka ni belajar dengan Ustaz Naufal di Tarim. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran mereka ni, kita ni pun terutamanya belia-belia akan mendapat barakah. Mudah-mudahan akan belajar salah satu daripada kota-kota yang penuh barakah, iaitu Tarim atau Madinah atau Mekah. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita ni akan mulakan pada malam ini. Sama-sama kita ni taqarrub ila Allah bi dzikrillah azza wa jalla. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah Allah Rabbuna Allah 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 wa nashkurullah Allah Allah Rabbuna Allah 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 wa nashkurullah wa nahmadullah wa na'budullah wa nastaghfirullah wa natubu ila Allah. Allah Allah Rabbuna Allah 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 wa nashkurullah Allah
الله ربنا الله 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 ونشكر الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وهيتها لا يكشور
ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. أقف في هذا المكان وأجلس في هذا المكان لست عالما، لأنني ضعيف في كل شيء، فقير في كل شيء، وجهيل في كل شيء. ولكن مع ذلك كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك على امتثال الأمر أقف لألقي عليكم كلمة أما بعد. Para tamu Allah Azza wa Jal, kita ini sekarang dalam berada suasana haji para tamu Allah, dan kita ini semua mempunyai beberapa perkataan keywords yang sensitif bila mana kita ni mendengar, yang bila mana kita ni disebutkan sesuatu itu, hati kita ni terus terasa sayu, hati kita ni terus seperti, ya Allah, ya Tuhanku, dapatkanlah aku sesuatu ini, ya Allah. Di antaranya yang kita ni selalu merasa sayu bila mana disebut sesuatu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana disebut nama Rasulullah, kadang-kadang kita ni bersendirian sedang driving, kadang-kadang kita ni sedang bekerja, kita ni terhenti para tamu Allah Azza wa Jalla, sehingga kan kita ni merasakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hati kita ni mengejut para tamu Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab cintanya dan rindunya kita ni untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terima hajat kita ni untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para tamu Allah, di antaranya juga yang sering hati kita ni bila mana disebut sesuatu, hati kita ni merasa cemburu, tapi cemburu berada di tempat yang betul, iaitu bila mana disebut tentang Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Sehingga kan hati kita ni terasa bila mana disebut Madinatul Munawwarah, terasa udara masuk di dalam badan kita ni para tamu Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan kita ni seolah-olah, kata para alim ulama, berjumpa dengan seorang paling alim ulama, bila mana disebut tentang Madinatul Munawwarah akan mengalir air matanya para tamu Allah. Ana katakan, ya Syekh, limaza bakaita ya Syekh? Wahai Syekh, kenapa engkau menangis bila mana disebut tentang Madinatul Munawwarah? Kemudian kata Syekh ni, apa katanya? Ya Sidi, katanya, balik kampung, balik kampung, balik kampung. Yang mengistilahkan bila mana ia pergi ke Madinatul Munawwarah, ia akan balik kampung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya para tamu Allah, ana di malam ini kita akan bercakap tentang macam mana kita ni rindunya kita ni kepada Makkatul Mukarramah, rindunya kita ni kepada Madinatul Munawwarah, sehingga kan kepada ustaz-ustaz kita ni, ahlan bikum ya Syekh Rabbani, aina kamera, aina live, Rafi, ay ma fi mushkilah. Sehingga kan para tamu Allah Azza wa Jalla dikatakan tentang Makkatul Mukarramah dan Madinah ni, ustaz-ustaz kita ni yang berada di Tarimani, mereka memandang Madinatul Munawwarah itu sebagai kota yang mesti mereka lawati, bukan sahaja di Tarim tapi Madinah dan juga Makkatul Mukarramah. Di sini para tamu Allah, betapa spesialnya tentang Mekah dan Madinah ni kami bawakan dulu. Kita ni yang belia-belia di sini dan juga beliau-beliaunya, beliau-beliau ni erti tahu, faham beliau? Perkataan beliau, faham? Faham? Okey, beliaunya ni memang mereka sudah faham, tapi kita ni para tamu Allah Azza wa Jalla, contohnya anda sendiri bila mana pergi untuk haji tahun berapa? Kalau tidak silap 1992, tapi masih muda ketika itu. Untuk kata ini wajib sah haji kita ni ada beberapa perkara. Di antaranya ialah mestilah kita ni seorang Islam. Yang keduanya mestilah kita ni yang berakal. Yang ketiganya mestilah kita ni baligh. Dan yang keempatnya kita ni merdeka, dan yang kelimanya kita ni berkemampuan. Contohnya bila mana anda pergi haji ketika itu 92, kalau tidak silap 92, umur masa itu masih kanak-kanak, tetapi belum lagi baligh. Persoalannya, adakah diterima haji anda ataupun tidak? Kata para alim ulama, diterima haji itu di sisi Allah Azza wa Jalla, tetapi kewajipan itu belum lagi turun kepada anda ketika saatnya belum lagi baligh. Jadi ani ia punya bonusnya bila mana sudah baligh ni, mestilah kita ni pergi lagi sekali untuk pergi haji. Dan antum, kenapa orang sanggup menyimpan bertahun-tahun dan menangis di depan Allah Azza wa Jalla, istilahnya bermanja dengan Allah,
Berdoa kepada Allah, ya Allah kurniakanlah kami untuk pergi haji dan Mekah. Pergilah haji dan umrah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di antaranya para tamu Allah Azza wa Jal yang telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, macam mana kata ni untuk pergi haji dan umrah ni, apa saja kelebihannya. Yang pertamanya ialah orang yang pergi menunaikan haji ni ataupun orang yang pergi menunaikan umrah, al-umratu ila umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Artinya apa? Di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, kalau kita ni pergi umrah, ia punya tafsiran dulu, di antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya, dan tiada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Jadinya cuma ni para tamu Allah, orang yang baru balik umrah, kemudian kebanyakannya memang 90% yang akan katakan cuma ni, ia balik umrah pada hari ini, keesokan harinya ia rindu kepada Mekah dan Madinah. Ada setengah daripada kalangan kita ni akan terus pergi kepada agensi untuk mendaftar balik umrah para tamu Allah Azza wa Jalla. Ni kenapa para tamu Allah? Kerana aura Mekah dan Madinah, Masya Allah Tabarakallah, rahmatnya, macam mana kita ni berada di sana, kita ni hanya fokus kita hanyalah beribadah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, balasan bagi orang yang pergi haji dan umrah ni adalah, yang ni yang anda paling Masya Allah Tabarakallah, yang anda mudah-mudahan kita ni akan sentiasa mendapat ni para tamu Allah Azza wa Jal, ialah man hajja hadzal baiti walam yarfuthu walam yafsuqu faraja'a kana kayaumi waladatahu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maksudnya sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah dan tidak melakukan rafath, iaitu larangan bercampur dengan isteri, termasuk juga segala yang menimbulkan nafsu berahi sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan, dan fusuk, iaitu larangan maksiat, termasuk segala yang dilarang dalam masa melakukan haji seperti berburu dan lain-lainnya, maka jadilah keadaan dirinya bersih seperti bayi yang baru lahir daripada ibunya para tamu Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita ni masuk kepada topik kita ni. Itu beberapa kita ni punya kelebihan haji dan umrah. Kita ni yang berada di sini para tamu Allah, katakan pada minggu lepas, kita ni boleh pergi haji dengan kewangan kita ni zero di dalam bank para tamu Allah Azza wa Jalla. Bila mana anda ketika itu, anda ingat, anda sebutkan namanya, sebenarnya perkara ni bukannya perkara aib. Ustaz Saharuddin Haji Petra, seorang guru yang betul-betul ana hormati sehingga sekarang, Masya Allah Tabarakallah. Ia pernah memberitahu ketika itu ana form 2 di dalam sanawi yang kedua. Kemudian ia bercerita, katanya alhamdulillah, katanya Ustaz tahun ni pergi haji, katanya. Saya Masya Allah Tabarakallah. And then I asked him, Ustaz, I said, how long did you have to kumpul duit before you go for hajj? Berapa lama mesti kumpul duit sebelum pergi hajj? Kemudian katanya, nadanya dia pernah kumpul. Anda terdiam. Ketika itu masih kanak-kanak, dia berapa faham. Katanya nadanya, Ustaz dah pernah kumpul apa-apa. Okey, belum terjawab tu. Kemudian kisah yang kedua, Ustaz Anwari, ayahanda kami yang kami sayangi dan kami hormati, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan dan afiah ke atasnya. Ustaz Anwari, kalau dia silap dalam 4 atau 5 tahun lepas, kami ketika itu masih berguru dengannya dan sekarang masih berguru dengannya. Kemudian katakan pada malam hari, katanya alhamdulillahnya tahun ini, katanya Ustaz, katanya pergi haji. Saya Masya Allah Ustaz, seorang kata pun dengan family. Katanya seorang saja, katanya. Saya Masya Allah Tabarakallah. Berapa tambangnya Ustaz? Entah, katanya. Anda terdiam. Ustaz kan pergi haji, tapi anda tahu berkemungkinan Ustaz ini sedang tawaduk dengan sifatnya tawaduk dan zuhurnya, anda mau memberitahu berapa jumlah hajinya. Kemudian para tamu Allah Azza wa Jal, anda dah pernah tanya selepas itu kedua-dua ustaz ini, sehinggalah anda bertemu pada tahun lepas kedua-duanya, anda buka balik ke sini, anda tanyakan kepada mereka. Dan kedua-duanya para tamu Allah, kedua-duanya mengatakan perkara yang sama. Khairun nazif, katanya, iza aradta, jika engkau mahu untuk pergi haji, cukuplah dengan hanya bermula dengan niat, katanya. Dengan niat, kemudian dengan keyakinan. Anda terdiam, anda dah faham. Tanya, bermulalah dengan niat dan dengan keyakinan. Sekali saya said, it is impossible for me to go hajj or even umrah. I don't have that sufficient of money. I said, dah pernah ada duit yang cukup untuk pergi umrah dan haji Ustaz. Lah, katanya. Ingat, di dalam pergi haji ni, antum belia, you can pergi haji, I can say wallahil azim, hatta minggu depan ataupun hatta tahun depan pun Allah boleh tarik antum untuk pergi haji dengan zero kewangan antum dalam bank. Jadi katanya cukup dengan niat
dan juga keyakinan. Baru-baru ni terjawab para tamu Allah Azza wa Jal. Baru-baru ni terjawab para tamu Allah Azza wa Jal. Di dalam seorang belia yang belia di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berada ni di dalam bala ibadah mata-mata. Selama ni anda cari apa maksudnya diorang cukup dengan yakin dan niat, terjawab pada Ramadan yang baru ni para tamu Allah. Berlaku di sini, berlaku di balai ibadah mata-mata ni, berlaku kepada belia di sini para tamu Allah Azza wa Jalla. Belia ni semasa Ramadan baru ni, ia punya habit para tamu Allah Azza wa Jalla, ia mempunyai dua perilaku. Setiap pagi, setiap hari dan setiap malam ia akan lakukan dua perkara. Antum kenal semua para tamu Allah Azza wa Jalla akan belia ni, mungkin tapi dia boleh ditunjuk. Ia punya habit semasa Ramadan, ia akan keluarkan sedekah dia sampai RM1. Setiap pagi ataupun setiap petang dia ke masjid, ia akan keluarkan harta dia sampai, wallahil azim, dia sampai RM1. Kalau hanya ada 10 sen, dia akan masukkan 10 sen. Kalau ada 20 sen, dia akan masukkan 20 sen. Indah pernah sampai RM1 para tamu Allah Azza wa Jalla. Sekali ayah Asim, kenapa buat macam ni? Katanya, aku percaya, katanya, kalau aku sedekah setiap hari, Allah tu akan balas berlipat-lipat ganda. Ingat, di dalam bila mana kata ni Qiyamul Lail, satu perkara yang anda sering katakan bila mana dalam hadis qudsi, bila mana datang bulan Ramadan, semua balasan berapa ganjarannya? Berapa Syekh Sahlan? 20? 70? Berapa? Dalam hadis qudsi mengatakan semua ganjaran direct to Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang akan berikan, katanya dia tahu berapa. Katanya, dia sebelah aku yakin Ustaz, katanya Allah akan berikan aku tanpa aku mengetahui apa. Dan bonusnya Ustaz, katanya, kalau aku bersedekah ni, katanya ajarkan dulu. Katanya bersedekah, katanya aku selalu doa Ustaz. Sekali Ustaz, apa doa? Nanti aku beritahu, katanya. Saya okey. Kan anda pemajar jenisnya busybody. Anda tanyalah, dia tahu malu apa doa. Yang dia tahu Ustaz, katanya. Okey Ustaz. Tiba-tiba para tamu Allah Azza wa Jalla, bila mana katanya berqiyamul lail pada malam itu, anda ingat ketika itu dapat mata anda berlaku, wallahil azim, pada malam 27 Ramadan. Pada malam 27 Ramadan. Kemudian selepas ketani berqiyamul lail, ketani pun pergi sahur, tiba-tiba dia sebelia menceritakan kepada anak. Apa yang berlaku para tamu Allah? Dia sebelia sepanjang awal Ramadan sehingga akhir Ramadan, the only deed that dia buat, keep on doing this deed, ia sedekah. Ditabung dia sampai RM1, dia sampai RM1, dia sampai RM1. Tiba-tiba pada malam itu ia menangis. Ia menangis. Asyik kenapa menangis? Katanya Allah jawab, katanya ia punya doa. Asyik Masya Allah, Tabarakallah. Asyik jumpa Lailatul Qadar kah? Kan malam 27. Asyik jumpa Lailatul Qadar kah Asyik? Kan indahnya. Lebih hebat katanya. Asyik apa yang lebih hebat Asyik daripada yang katanya tunggu-tunggu malam Lailatul Qadar. Sekali katanya Ustaz, katanya setiap bulan Ramadan, setiap waktu selepas sembahyang, ia punya doa hanyalah satu, katanya. Ya Allah, katanya, tariklah kami ya Allah untuk pergi haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, tariklah kami untuk pergi haji dan umrah ya Allah. Dia pernah lekang ia punya mulut ni, ya Allah, tariklah haji kami untuk pergi haji dan umrah ya Allah. Dan bila mana Ustaz, katanya, aku menabung, katanya, dan aku bila mana, ni tips bagi antum yang suka bersedekah, bila mana sebelum bersedekah berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan adanya sedekahku ini engkau permudahkanlah masalahku, ataupun contohnya, ya Allah, dengan adanya sedekahku ini engkau jadikanlah jalan keluar bagi masalahku. Ni dalam bab sedekah para alim ulama ajar, di antaranya Imam Muhasibi dalam kitabnya Risalah Mustarsyidin dan Imam Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah. Jadinya para tamu Allah, beliau ni mengatakan, Ustaz, katanya, aku bila mana sedekah aku selalu doa kepada Allah, ya Allah, aku ini bukanlah orang yang kaya ya Allah. Aku adalah orang yang miskin ya Allah. Ia berkata ke dalam hati bersama Allah, macam mana ia merasakan manjanya dengan Allah. Aku orang yang miskin ya Allah, tapi hatiku ini ya Allah, aku mahu pergi haji dan umrah ya Allah. Setiap hari, setiap waktu doanya haji dan umrah, haji dan umrah, haji dan umrah. Seorang belia yang sanggup untuk bersedekah lebih pada RM1. Kemudian para tamu Allah, pada malam 27 Ramadan apa yang berlaku? Seorang hamba Allah, kami buka dulu tadi, kita ni balik semula kepada cerita Ustaz Saharuddin. Akan link satu. Ustaz Saharuddin, bila mana ia pergi haji, anda tanyakan tuan lepas, macam mana Ustaz boleh pergi haji hanya dengan niat dan keyakinan. Seorang hamba Allah, katanya, datang kepada anak.
Kemudian hamba Allah ni, anda tahu ia berada di Tutong, ia datang ke Semalhab ketika itu. Kemudian berjumpa dengan Ustaz Saharuddin. Ia tanya mana satu Ustaz Saharuddin. This hamba Allah, he didn't even know macam mana Ustaz Saharuddin ni ia punya muka. Ia tanya kepada admin, siapa Ustaz Saharuddin, katanya. Sekali kena carikan, datang Ustaz Saharuddin. Sekali lihatnya, hamba Allah ni katakan, yang ngamnya. Ustaz Saharuddin terkejut. Apa yang ngam, katanya. Kemudian Ustaz katanya, ana bermimpi Ustaz. Hampir setiap malam, katanya, ana bermimpi haji bersama Ustaz, katanya. Sekarang Ustaz, untuk tunaikan hajat ana sponsor Ustaz haji, katanya. Mari ikut sama ana pergi haji tahun depan, katanya. Kedua, Ustaz Anwari. Wallahil azim, bila mana Ustaz Anwari pergi haji, ia unik sikit ceritanya. Ustaz Anwari ini, ia kan mengubat, jasa mengubat orang kerasukan apa. Sifat yang sama Ustaz Anwari, Tuan Guru Haruddin, dan juga Ustaz Ismail Kamus yang anak sayang Ustaz Ismail Kamus, bila mana mereka ni mengubati orang kerasukan, ni berguna untuk antum. Kemungkinan ada keluarga antum yang sedang sakit sekarang. Bila mana diorang ni kerasukan kerana sihir apa, dan ketiga-tiga ni, hatta Ustaz Abu Qasim hafizahullah, dan Allah berikan kesembuhan baginya. Empat orang ni, bila mana mereka mengubati dan tidak terubat oleh diorang, dia berjaya, akan akhir kalam diorang, mereka akan katakan, ya Allah, katanya, bawa tu umrah berubat sendiri di Mekah. Berubat sendiri di Mekah. Ini anda akui, anda sedih akui, bila mana anda dulu pernah sakit macam ni, sampai kritikal, dan pergi, bila mana baik itu, Ismail kamu sendiri mengatakan, katanya, ia sendiri tidak sanggup buat, pergilah Mekah, katanya, umrah, di sana akan baik. Wallahil azim, dengan berkah kata-kata guru ni, dan juga berkahnya amalan soleh, orang-orang yang mendoakan anda sembuh di Mekah ketika itu daripada penyakit-penyakit yang anda diingatkan, dan Allah hindarkan kata ni semua, amin Allahumma amin. Dan Ustaz Anwari pun ada konta seorang ni, katanya pergi umrah, katanya pergi haji akan sembuh, katanya. Dan macam mana para tamu Allah, start kata-kata Ustaz Anwari cuma tu, dis hamba Allah pada malam itu bermimpi untuk membawa Ustaz Anwari setiap malam, sehinggalah ia ni Ustaz Anwari pun kena bawa. Pasal apa? Kerana dalam mimpinya ia membawa Ustaz Anwari untuk pergi haji. Ia pun pergi haji, dan dengan izin Allah, hamba Allah yang dikatakan mustahil untuk sihat, depan mata anda sendiri, bila mana ia ni kena sihir, depan mata anda sendiri. Dan mungkin Ustaz Naufal pun ada ketika itu, dan anda ingat kalau antum ada sudah dibunut, kena ikat dengan tali towing kereta. Tali towing kereta 12 orang, anda sendiri menghitung berapa orang memegang, 12 orang memegang, wallahil azim, sehingga semua terpelanting, wallahil azim. Dan ala kulli hal, yang belia di sini, yang antum ikut sini qiyamul lail, di sebelia yang ada apa-apa para tamu Allah Azza wa Jal. Kemudian pada malam 27 Ramadan selepas qiyamul lail, ia pun balik kemari. Selepas makan sahur, tiba-tiba ada seorang hamba Allah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni menarik ia ke dalam. Tanya lainnya, cakap sekejapnya. Orang berumur, cakap sekejapnya. Sekali yang ni belia ni terkejut. Tanya bahnya, cakap tanya, indahnya cakap dalamnya. Dan bila mana di dalam, dis hamba Allah, para tamu Allah Azza wa Jal, dis hamba Allah kena bagi belia ni, kena bagi buku. Kemudiannya, ini bukunya untuk kaunya. Ia terkejutlah, ia faham blank. Lepas sahur lagi kan yang apa? Bahnya terima kasih sekejap. Balik pesanan dia hamba Allah, katanya, selepas ini katanya, apa yang berlaku selepas ini between you, me and Allah. And never ever mention my name. Kalau berjumpa di luar, jangan pernah sebut tentang perkara ni. Boleh kata ni bercakap, katanya, tapi jangan pernah sebut perkara ini, katanya, dan jangan pernah berbangkit perkara ni. Yang ia para tamu Allah langsung anda tahu apa-apa, kena bagi buku tu saja. Tiba-tiba, wallahil azim, bila mana ia membuka buku ni para tamu Allah, ia membuka buku ni para tamu Allah, bercucuran air matanya para tamu Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada? Cek dengan namanya yang hampir-hampir berjumlah 20,000 khusus untuk ia pergi haji para tamu Allah. Dan antum katakan untuk pergi Madinah haji dan umrah adalah mustahil. La, saat itu para tamu Allah,
orang-orang yang pergi haji dan umrah dinamakan sebagai tetamu Allah Azza wa Jalla. Satu di dalam ceramah ana semua ana sering katakan tetamu Allah Azza wa Jalla, tetamu Allah Azza wa Jalla. Pasal apa? Mudah-mudahan kalau kita setuju semua, mudah-mudahan Allah tarik nyawa kita ni bila mana kita ni sedang sujud depan Kaabah ataupun kita ni sujud di dalam Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan di sini para tamu Allah kita ni hendak pergi haji ataupun umrah. Sering para tamu Allah kita ni nyatakan kita ni punya mindset dimain oleh orang luar. Di antara kita ni yang duduk di sini, terutamanya di sini yang terlampau banyak maksud yang orang dah tahu macam mana doa sana, seperti mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar katakan jikalau kamu mengetahui akan jikalau Allah bukakan akan aibku, nescaya kamu akan ambil pasir dan kamu akan humbankan ke kepalaku kerana betapa hinanya aku di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sebab perkara ni belia-belianya kata ni katakan diri kita ni masih berdosa, banyak maksiat, banyak buat perkara itu perkara ini, kita ni nak naik haji pasal kita ni belum bersedia. Wallahil azim. Dan orang sering katakan aku belum pergi haji pasal aku belum lagi dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Ini perkataan yang salah para tamu Allah. Ingat, kita ni yang mulakan kita ni punya niat untuk pergi haji dan umrah. Once kita ni mulakan niat kita ni untuk pergi haji dan umrah, Allah tu akan mudahkan perjalanannya para tamu Allah Azza. Tengok 3 orang tadi para tamu Allah, tanpa ada belanja 1 sen pun Allah yang menjadikan ia tetamu Allah Azza wa Jalla yang special para tamu Allah. Dan kita ingat masih lagi bila mana ada malam ni si Azrin yang sering pada Ramadan, kita ni masya-Allah tabarakallah, kita ni nanti kita ni buat majlis untuk ia setiap bulan Ramadan. Ketika itu para tamu Allah 10 hari bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan qiyamul di sini, kita ni start pukul berapa hari itu? 2:30 pagi. Si Azrin daripada KB setiap malam turun ke driving selepas tarawih kemari para tamu Allah. Kemudian paginya balik kerja, malamnya habis kerja tidur sekejap tarawih, kemudian pagi semula 10 hari straight ia buat cuma tu para tamu Allah untuk berqiyamul lail di sini daripada KB ke balai ibadat mata-mata. And now kita ni komplain untuk diri sendiri daripada tanah jamu pergi kemari hanya 20 minit berkata-kata para tamu Allah. Si Azrin ni para tamu Allah bekerja di laut, balik semula ke darat, kemudian tarawih di KB, lepas KB kemari semula setiap malamnya para tamu Allah Azza wa Jal. Bayangkan ni si Azrin ni ada macam mana ia punya hebatnya para tamu Allah. Kita ni sudah cakapkan perkara ni, peristiwa ni si Azrin bila mana berada di Mekah. Rasanya dia cukup ada 5 minit lagi. Kita ni bawakan kisah tu pada hari lain insya-Allah. Yang pentingnya yang di sini kita ni katakan ni antum yang belia ni banyakkan, yang pertamanya main nasihat untuk diri sendiri, banyakkan cinta kepada Rasulullah dulu. Banyakkan cinta kepada Rasulullah. Satu bila mana kata ni nanti orang kalau antum lihat, contohnya balik ni antum buka lah live Madinah di arah YouTube ataupun any Google live Madinah yang orang sedang ziarah makam Nabi Muhammad, akan bercucuran air mata mereka. Sebab apa? Seolah-olah mereka rasakan auranya. Aura tu memang ada, wallahil azim. Seolah-olah Rasulullah tu berada depan kita ni dan menjawab salam kita ni. Ini memang sahih. Seolah-olah kita ni rasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni rasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu para tamu Allah Azza wa Jalla, kita ni kan pergi haji dan umrah. Kenapa kita ingin dibawakan perkara ni? Apa yang patut kita ni buat ketika haji dan umrah? Boleh saja kita ni katakan, tapi di sini kita ni semua yang belum lagi untuk pergi haji tahun ini, mudah-mudahan next year kita ni sama-sama akan pergi haji. Ini di antaranya yang akan pergi haji Syekh Abdul Manaf tahun depan dan juga my parents insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dan juga antum semua akan pergi haji pada tahun hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan rezeki kepada kita semua untuk pergi haji. Dan rasanya anda belum pernah buat perkara ni, tapi anda mulakan pada malam ini, sebabnya ni yang anda selalu doa setiap hari di dalam doa anda. Dan Fadilatul Syekh pun mengizinkan anda untuk berikan. Jadi bukan kerana untuk hebatnya, wallah wal a'yadzu billah astaghfirullah, bukan hebatnya ana, dan ana bukannya guru antum, ana sahabat antum, tapi sebab cintanya ana kepada antum dan sayangnya ana kepada antum, dan macam mana anda mahu melihat kita ni semua pergi haji dan umrah, maka lazimkanlah membaca salawat haji yang mana berbunyi insya-Allah. Kalau yang mahu doa ni boleh minta nanti kepada Safiyullah Sif Nadhar dan juga Syekh Nafat bin Najib insya-Allah. Ia punya selawat berbunyi
ana dapat doa ni daripada guru ana dan ana turunkan kepada antum semua, tapi ijazahnya minta kepada guru. Ana hanyalah sebagai sahabat antum dan tidak ada apa punya apa-apa, tapi selawatnya berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. أنا repeat dia punya doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Jadi mudah-mudahan ia punya terjemahan selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tuballighuna, ya Allah sampaikanlah kami untuk tuballighuna biha, sampaikanlah kami untuk pergi hajja baitikal haram, untuk pergi haji ke Baitul Haram, wa ziyarata habibika, dan untuk ziarah habibika kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sihhatin, dalam keadaan sihat, wa afiyatin, dan dalam keadaan afiat, wa salamatin, dalam keadaan selamat, wa bulughil maram, dan sampailah hajat-hajat kami semua ya Allah. Jadi amalkanlah semua ni para tamu Allah Azza wa Jal. Dan siapa yang mahu, insya-Allah yang tahu my number boleh text, dan kalau anda tahu anda berikan nanti kepada Syekh Ustaz Naufal, kepada Syekh Saiful Nadhur dan juga Safiullah, diminta daripada diorang insya-Allah. Jadi ni macam mana anda pernah ragui dulu bila mana anda bagi selawat ni para tamu Allah. Anda pernah ragui Hasid selawat ni, anda pernah dengar, mungkin ada tiba-tiba ketika itu kami kena umrah. Baru masuk ini saya 2007, anda silap 2007 kami pergi umrah juga 2007. Kemudian kami tu sekeluarga kan kena dia jadi last minute pasal kota anda ada visa pun visa pun dah pas. Sekali babu telefon, my mom telefon Zefnya, banyakkan doa, mudah-mudahan dapat. Anda tanya kepada masyayikh, ya syekh macam mana? Tanya baca selawat tu banyak-banyak. Wallahil azim, baca keep on baca, Allah permudahkan. Dan di antara ramai orang ketika itu, alhamdulillah, Allah dengan izin Allah, kami yang terpilih, keluarga kami saja yang terpilih untuk pergi umrah ketika itu. Itulah betapa hebatnya selawat tu. Jadi kami tutup mudah-mudahan pada malam ini insya-Allah kita ni semua dikurniakan haji dan umrah dalam masa yang terdekat. Amin, Allahumma amin. Dan minta maaf segala kekurangan kita ni, minta maaf segala apa yang kurang adabnya daripada kami, terutama kepada belia sahabat-sahabat semua. Jazakumullah khairul jazaa wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.